A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton rancangan Sempurnakah Umrahku bagi Andalusia Travel and Tours dan Berhad, semua para jemaah haji dan hajah, ayanda dan juga bonda, abang kakak sekalian, alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang berbahagia ini dapat bersama-sama kita berjumpa semula dalam rancangan siri rancangan Sempurnakah Umrahku. Hari ini masuk hari yang kelima saya ke udara secara live di Facebook Andalusia Travel and Tours dan Berhad. Dan alhamdulillah sudah pastinya tuan-tuan ada yang menunggu-nunggu, ada yang tak sabar kan, bagaimanakah keadaan umrah yang terkini apa semua kan. Jadi macam mana suara saya jelas ke? Saya hari ini ke udara dari ruangan pejabat lah kan, pejabat saya. Jadi kalau okey, cuba bagi komen sikit okey ke apa semua. Okey, baik. Kepada para jemaah sekalian, insyaAllah macam biasa, kalau sekiranya ada sebarang kemusykilan, ada sebarang persoalan, lontarkan aja soalan-soalan tersebut dan insyaAllah nanti kita punya pegawai, Encik Hafiz kita akan upkan soalan tuan-tuan pada jam 9.45 malam insyaAllah ya. Jadi kalau sudah ada sebarang kemusykilan, boleh ditanya kan. Hari ini kita membicarakan berkaitan dengan SOP kan, SOP umrah. Sukalah saya memetik kan berita yang terkini dan juga semasa yang telah di-sharekan oleh pengarah Andalusia kita pada tengah hari tadi, iaitu berkaitan dengan SOP yang terkini, iaitu semua jemaah Saudi Airlines dan juga Malaysia Airlines boleh swab test dengan RTK sahaja, ya, tanpa perlu melakukan PCR lagi. Jadi ini satu berita yang bagus kerana jimat kan, jimat duit saya kan, kerana boleh buat RTK aja dan resultnya pun cepat kan berbanding PCR. Cuma jemaah-jemaah yang tak apa yakin boleh ke nak buat RTK aja kan, kalau tak apa yakin buat ajalah PCR kan, apa ada masalah. Cuma kalau buat PCR lebih detail, lebih baik lah sebenarnya kan. Sebab apa? Kita nak sahkan betul-betul kita ni positif ke negatif ke gitu kan. Jangan mengenangkan nak murah je, tapi kita nampak gaya macam ada batuk-batuk sikit apa semua, lebih baik kita jelas kan, jelas dan sebagainya. Okay, baik. Itu berita yang terkini yang saya rasa hari ini satu berita yang bagus dari sudut masa, dari sudut keuangan bagus, jimat apa semua. Yang keduanya berkaitan dengan SOP penerbangan tuan-tuan, memang masih lagi 48 jam, sama ada RTK ke ataupun PCR, 48 jam masih lagi sama, tidak ada perubahan. Dan kepada yang nak buat RTK, pastikan tuan-tuan pergi ke klinik yang betul lah, yang ada di result RTK tersebut ada QR code di bawah dan QR code. Jadi kalau tak ada QR code maka tidak dibenarkan. Kerana banyak sekarang ni kan kes penipuan ke apa semua ni. Oleh demikian nak kena pakai yang ada QR code juga, RTK yang ada QR code. Kalau boleh saya tunjukkan di sini, ni contoh kan. Nampak tu QR code tu di bawah tu yang dibulatkan tu. Result RTK tuan-tuan mesti ada ada QR code. Jadi oleh demikian buatlah RTK ke ataupun PCR bagi penerbangan SV Saudi Airlines dan juga Malaysia Airlines, buat RTK yang mana resultnya ada dia punya QR code di bawah. Jadi pegawai tu dia boleh, contoh kalau dia ragu-ragu ke apa semua, dia boleh scan daripada handphone dia dan keluar result daripada klinik tersebut. Jadi gitulah kan kesahihannya. Dulu tak ada QR code ni. Jadi mungkin ada yang menipu kan, nak pergi umrah pun menipu juga. Ni berat betul kan, saya pun tak faham.
Kan ada pula yang rasa bangga pula tu. Kan? Udah menipu bangga pula kan. Ini lagi berat. Allah SWT Muhammad. Jadi buat apalah nak menipu kan, kita ni nak pergi umrah, nak minta ampun dosa, bukan pergi umrah nak ambil dosa lagi kan. Ni belum pergi umrah lagi dah banyak macam dosa dah ambil. Payah je kita. Oleh demikian ya. So itu yang terkini lah. Kemudian 48 jam masih lagi, valid 48 jam. So pastikan tuan-tuan jangan kira 48 jam, kira 30 jam ya. Jadi 30 jam daripada masa kita sampai di Saudi, tolak ke belakang ya. Katalah terbang 1 Mac kan, pukul 7.30 malam macam saya. 1 Mac 7.30 malam terbang. Kita buat PCR pada 28 Februari seawal jam 11 malam boleh? 11 malam lah, 11 pagi. 11 pagi. 11 pagi 28 Februari. Kalau ambil yang result yang paling latest lah, 12 jam, cepat sikit berbanding 24 jam ni payah kan. Ambil yang 12 jam, bagus. Jadi 11 pagi buat, 11 malam dapat result dah. Kalau PCR. Ya, RTK lagi awal lah. Tapi oleh kerana kita penerbangan untuk 1 Mac ni adalah penerbangan Qatar Airlines. Qatar Airways, Qatar Airways QR. Maka tidak dibenarkan buat RTK. Mesti buat PCR. Ya. Dengan semua dengar, oh dah boleh RTK, tuan-tuan tak dapatkan kesihan yang betul. Hanya untuk MH dan juga Saudi Airlines saja. Untuk Qatar Airways yang akan naik Etihad, yang akan transit di Abu Dhabi. Kita akan transit di Qatar. Ya. Maka di Doha. Makanya kena buat PCR. Ya. Okey, baik. Dalam tempoh 48 jam. Okey, kemudian peraturan baru apa yang melanda hari ini, saya pun dengar cerita jugalah daripada para jemaah yang mana pergi apa semua. Peraturan untuk memasuki Raudah di Madinah Al-Munawwarah sekali sahaja boleh apply dekat permit individu, dan lepas tu kena 30 hari pula lepas tu baru boleh apply semula. Jadi ini menjadikan satu permasalahan lah kepada jemaah khususnya yang baru tiba di Madinah. Ditambah pula dengan ada sikit kemusykilan dari sudut kita punya muasasah, sama ada masalah di muasasah kita ataupun saya pun tak pasti apa masalahnya. Cuba insyaAllah Andalusia dia akan menanganilah permasalahan ini untuk memberikan laluan kepada semua jemaah-jemaah Andalusia, baik lelaki dan juga wanita, boleh masuk ke dalam Raudah. Tuan-tuan datang jauh-jauh, bayar mahal-mahal, tiba-tiba tak dapat masuk Raudah, dia terkilan kan. Kalau saya pun saya terkilan kan, marah apa semua kan. Jadi udahlah individu punya permit, dalam permit individu kita tak boleh, permit untuk Andalusia pun tak boleh. Jadi oleh demikian kita cuba yang terbaik lah untuk para jemaah insyaAllah ya. Jadi yang mana yang dah lepas itu dah lepas lah, perkara dah lepas. Pada yang akan datang ni insyaAllah kita buat yang terbaik untuk para jemaah ya. Dan Andalusia sentiasa committed untuk memberikan yang terbaik untuk jemaah kan. Mana ada sebuah syarikat yang macam Andalusia ni tiba-tiba nak buat main-main pula, tak adanya kan. Kita ni nak buat yang terbaik untuk jemaah kan. Para mutawif pun sama-sama berganding bahu untuk sama-sama membantu para jemaah dapat Raudah sedaya upaya, baik mutawifnya daripada pihak pengurusan Andalusianya, daripada pengurusan di Madinah juga. Kita berusaha sehabis mungkin. Namun benda permasalahan itu berada di pihak muasasah di sana. Jadi di situ ada sikitlah kekangan dari sudut kebolehan untuk kita override ke, untuk kita ialah nak buat macam mana pun payah juga kan, benda tu melibatkan sistem ya. Namun apa yang saya rasa sepatutnya Saudi dia buka lebih lama lah, ataupun lebih banyak kotanya, memandangkan jemaah-jemaah dunia lain pun dah banyak memasuki Mekah Madinah hari ni. Madinah saja tengok, contoh jemaah lelaki ya, yang mana masuk ke Raudah. Tuan-tuan perasan kan yang mana berbalik baru ni, punya lama nak masuk ke Raudah dengan macam-macam negara ada, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, semua ada lah geng-geng Tan ni, dengan geng-geng daripada Pakistan, Bangladesh, yang semua pun ramai apa semua. Jadi kota perlu dibuka dengan lebih banyak lah kan, gitu. Jadi
untuk waktu sekarang masih lagi kita memberikan 1 kali raudah dengan asasah, baik lelaki ataupun perempuan, dan jemaah sendiri boleh mohon 1 kali raudah melalui iktamarna ataupun tawakkalna individu daripada handphone masing-masing. Ya. Apa yang berlaku pada grup saya yang baru balik pada 5 hari lepas, untuk grup 9 Februari, saya punya penerbangan adalah penerbangan yang kedua paling awal setelah mana kerajaan Malaysia membenarkan semula terbang umrah. Apa yang terlihat hari ini ialah lambakan jemaah dunia. Satu, memang ramai betul. Dekat Madinah, dengan Mekah, ramai betul. Madinah especially kan, dengan Indonesia pun dah masuk. Punya ramai. Kemudiannya dengan ada sikit permasalahan tadi daripada muassasah apa semua. Atas alasan kerana terlalu banyak sangat orang masuk, sistem jadi jam dan sistem jadi breakdown. Jadi bukan kita nak salahkan muassasah juga, sebab the system problem kan. Macam kita lah tuan-tuan, mai sejahtera kita apa jadi? Ramai COVID apa semua merah apa, kita dah positif pun tak yang merah lagi, duk biru lagi kan. Jadi sistem lah, benda-benda sistem ni payah kita nak ditangani apa semua kan, dengan on the spot apa semua. Jadi oleh demikian mungkin kita boleh suggestkan pada kerajaan Saudi untuk tak payah nak mohon permit masuk raudah, cukup sekadar batu panjang ke kan. Tapi mohon permit pun bagus juga, sebab tak sesak sangat kan. Cuma hari ni sampai Saudi, sampai Madinah, 5 hari ke depan dah merah dah. Itu masalahnya kan. Satu hari tu dia punya kota tu berapa banyak pun saya tak pasti. Jadi untuk raudah memang ada sikit isu lah ya, khususnya pada jemaah wanita. Jemaah lelaki so far okey kan. Jemaah lelaki tak ada masalah, jemaah perempuan ada sikit masalah apa semua. Bila tak dapat raudah agak kecewa lah di situ kan. Bagi jemaah lelaki yang dapat masuk raudah pun 2 jam. Dan 2 jam kita menunggu apa semua daripada luar. Udahlah Madinah hari ni sejuk kan, pakcik-pakcik kita pun bawa kais keping je kan. Beratur daripada luar apa semua nak masuk ke dalam raudah. Jadi kesihatan pastikan jaga, pakai sweater tuan-tuan bila di Madinah tu, pakai sweater sebab sejuk apa semua. Kemudian masa yang diberikan pun lebih pendek berbanding sebelumnya. Kalau bulan 11, 12, 10 hari tu, 10, 12, 10 minit. Sekarang hanya diberikan 7 minit sahaja kita berada dalam raudah. Beratur berjam, 7 minit aja dalam raudah. Ya. Jadi apa yang tuan-tuan boleh lakukan, kan? Macam biasa, jadi daripada mula lagi kita akan masuk dalam luar apa semua. Beratur daripada luar, lepas tu sikit-sikit dia akan letakkan dalam kandang dia. Ada kandang, ada tempat yang ditetapkan sebelum nak masuk ke raudah apa semua. 7 minit saja masa diberikan. Apa yang tuan-tuan boleh lakukan adalah bila masuk dalam masjid tadi, daripada tempat-tempat yang telah ditetapkan tadi tu, boleh dulu iktikaf dan juga solat sunat tahiyatul masjid dulu. Solat sunat tahiyatul masjid kan. Gitulah kan, solat tahiyatul masjid. Solat boleh juga solat taubat, solat hajat kalau dalam masjid lah, belum raudah lagi. Tapi boleh juga kita buat gitu ya. Kemudian bila dapat saja masuk ke raudah, solat sunat taubat, solat sunat hajat, taubat, hajat. Itu je lah ulang-ulang. 2 sampai lebih 7 minit. Dan doa kita, tak payah doa ke tangan, tak payah. Doa dalam sujud aja dah kira memadai. Ya. Doa dalam sujud itu yang terbaik lah. Ya. Doa dalam sujud ketika mana kita dalam solat sunat hajat, dalam solat sunat taubat kita. Mintalah ampun kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Dan juga mintalah segala macam hajat yang tuan-tuan nak minta, tak ada masalah. Ya. Kemudian habis 7 minit, maka dia pun ya Allah ya haji ya Allah. Khalas habis. Sila keluar apa semua kan. So kita pun keluar. Bila kita keluar, kita akan menuju ke makam Nabi di sebelah kiri, keluar raudah, belah kiri makam Rasulullah. Bagi lelaki lah ya. Kita tengok makam Rasulullah, kita bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya khairul khalqillah. Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Dan kita pun keluar daripada pintu baqi'. Jadi ini yang terkini, SOP yang terkini bagi mereka yang mungkin belum terbang lagi. Dan mungkin yang dah terbang ke apa semua, boleh berikan suggestion di bawah ini, bagikan sikit
isu-isu yang terbaru apa yang berlaku di Madinah sehari dua sebelum saya nak terbang balik 1 Mac ni. Jadi mungkin ada lagi yang kini, wallahu alam. Tapi so far itulah benda yang berlaku kan. So Raudah agak terhad dan insyaAllah kita cuba yang sedaya mungkin untuk para jemaah dapat memasuki Raudah, baik lelaki maupun perempuan. Yang keduanya untuk sembahyang Raudah hanya 7 minit dibenarkan. Yang lain semua kena duduk di bahagian luar, kena tunggu sehingga polis maklumkan masuk, baru masuk. Okey, baik. Itu berkaitan dengan SOP Raudah ini. Adapun untuk yang lain, ziarah makam Nabi itu dah memang boleh sangatlah, tak ada masalah. Kemudiannya untuk solat kita masih lagi pakai gelang biru untuk Makkah maupun Madinah, tak ada berubah SOP itu. Kemudian bagi yang nak masuk ke Masjidil Haram Masjid Nabawi wajib 3 dos lagi orang masa ni, tidak boleh bawah 3 dos. Bagi bawah 17, bawah 18 boleh 2 dos masuk masjid. Mesti 2 dos dan juga bawah sekarang ni bawah 7 tahun ya, atau 7 tahun dah dapat juga visa umrah, tapi mesti lengkap juga 2 dos kan. Jadi kalau bawa anak-anak apa semua tu, tuan-tuan kena cucuk 2 dos dulu anak tu baru dah boleh masuk sembahyang. Kalau tidak nanti tak boleh masuk kan, kena kat luar aja. Ada pun bawah 7 tahun tak boleh masuk masjid, masih lagi duduk di luar dan sebagainya. Kemudian untuk umrah kan, umrah kita terbaik so far walaupun dah merah ke dah apa, umrah kita masih lagi boleh buat sebanyak mungkin umrah. Daripada Andalusia, 1 kali umrah daripada Bir Ali ataupun Qarnul Manazil. Yang kedua, umrah kita daripada Ja'ranah. Kalau sekiranya umrah pertama, dia macam saya itu daripada Bir Ali, kena pula malam tu tak ada permit sampai pukul 8 malam. Jemaah makan apa semua, permit patut kita dapat pukul 12 malam untuk buat umrah. Tak dapat. Dia dapat 9 pagi esok. Kan? Bila dapat 9 pagi esok, saya dah bagi tahu kat jemaah, ini macam tak boleh jadi. Kita kena mohon permit umrah sendiri. Ya. Nak tunggu jemaah-jemaah semua nak cuba tidur dulu, tah nanti rambut gugur, tah nanti suami isteri macam mana pula kan, apa semua tak boleh jadi. So kita mohon aja, buka saja tawakalna dan kita boleh mohon untuk permit umrah sendiri. So sama jugalah kan, so issue aja permit kat situ dan tuan-tuan boleh tengok permit apa yang ada, ambil permit umrah 12 malam semua sekali dengan para jemaah. So kita boleh mohon ya. So saya kira para mutawif dah terangkan pada jemaah selepas mana mendaftar ni untuk macam mana nak mohon apa semua. Jadi insyaAllah kalau ada sebarang kemusykilan nanti mutawif akan bantulah insyaAllah ya. Okey, baik. So far lain tak ada apa dari sudut SOP umrah sama, tak ada apa berubah. Boleh apply sampai 3-4 kali umrah pun boleh, tak ada masalah. Kemudian apa lagi? Dari sudut SOP untuk balik pula lah ya. Untuk balik pula. Untuk balik kita dah memakai SOP yang terkini oleh KKM ya. Iaitu SOP terkini bagi kita yang keluar saja daripada kapal terbang terus masuk ke satu tempat bahagian menunggu di sebelah depan. Kapal terbang masuk ke ruang menunggu belah depan. Kemudian dalam situ dia akan ada polis, KKM apa semua. Dia akan kawal lah, dia akan kawal apa semua kan, pergerakan apa semua. Kemudian kita pun masuk. Bila kita dah masuk apa semua, kita akan diberi satu borang. Borang tu kita isi. Kan dengan pen apa semua kita isi lah, isi nama apa semua, tempat alamat kita nak kuarantin apa semua. Ya. Bagi mereka yang ada sejarah positif COVID sebelum terbang umrah, dalam tempoh 60 hari ada sejarah positif, maka terus saja jumpa dengan pegawai KKM, tak payah beratur, kan? Maklumkan saja saya pernah positif COVID, maka tak perlu lagi lah nak langkau step yang seterusnya. Dia boleh terus keluar saja naik train dan pergi ke terminal utama. Bagi mereka yang tiada sejarah COVID, maksudnya negatif, dia kena isi borang tadi, lepas isi borang, kena masuk ke depan, ada satu barcode QR code yang dia kena scan, kan? Dia kena isi dalam handphone dia. Untuk apa tu? Untuk mereka memakaikan jam digital, kan? Tracker untuk jemaah. Kita balik umrah nak kena pakai tracker ni tuan.
kat mana kita berada pun KKM boleh tahu. Dia bunyi apa semua kan. Lepas tu tak boleh nak pergi ke pasar malam, tak boleh nak pergi keluar apa semua dalam tempoh kuarantin itu. So kena pakai tracker. Jadi nak pakai tracker tu kena QR code dan isi dulu. Ini pun sebenarnya agak menyukarkan jemaah lah kan. Tambah pula ayam bonda kita dengan mata pun tak apa nampak, tiba-tiba nak kena isi lah pula. Kan tadi pun isi borang pun anak saudara isi ataupun ustaz tawib tu isi lah kan, tadi tu isikan jemaah kan. Tapi nak kena isi pula dengan handphone apa semua, bagi saya mungkin boleh diperbaiki lagi lah dari sudut itu kan. Ya. Kemudian kita dah pakai jam tracker apa semua, kita pun boleh keluar dan naik train menuju ke terminal utama ya. Sampai terminal utama, bagi mereka yang negatif COVID apa semua, kena buat PCR lah. 1 kali hidung, 1 kali mulut. Kemudian barulah ke immigration, ambil bagasi dan boleh pulang ke rumah masing-masing. Ada pun yang macam saya, yang pernah ada sejarah COVID, jadi kita buat fast lane. Daripada ini kita buat pandu lalu je, laju je keluar kan. Pakai lane yard aja, maklumkan saya positif 60 hari apa semua. Kemudian terus naik train, terus aja pergi ke terminal utama. Kita tak payah buat PCR, cuma kena buat breath test. Test ujian pernafasan. Ya. Dia ada satu corong itu, kita pun nampak lah. Tiup kan selama 5 saat. Lepas dah menampak 5 saat, dia terus keluar result. Okay. Not detected. COVID-19 not detected. Mana kata bila not detected, terus saja kita jumpa dengan pegawai KKM yang besar lagi, doktor kat depan tu, dalam laptop dia. Dia boleh override kan. Kita punya merah, daripada merah jadi terus biru balik. Kan, daripada kuning jadi biru balik. Itulah. Dia boleh override dekat dia punya laptop dia. Jadi ceritanya adalah bagi mereka yang positif COVID, tiada gelang dipakaikan. Bagi jemaah yang negatif, memang kena pakai gelang tracker. Bagi macam saya bebas, tak ada gelang apa-apa. Kan, gelang tak ada pakai apa semua. Jadi boleh balik dan boleh berehat apa semua lah. Kan, nak pergi jalan mana silakanlah. Kena tom yum ke kena mamak ke, pulang situ. Jadi cerita dia memang boleh lah bagi mereka yang positif. Tapi kita tidaklah doa kan bagi nak positif dulu, tidak. Tapi cerita dia bagi siapa yang ada sejarah positif, itu kelebihan bagi mereka. Kerana imunisasi dia dah tinggi, dia tak boleh menjangkiti orang. Apapun, semua jemaah saya lihat, semua yang banyaknya lepas daripada Saudi. Baik buat di Mekah maupun Madinah. InsyaAllah kan para jemaah yang mana yang jaga apa semua ni, semua dapat lepas balik ke Malaysia. Semua negatif result dia apa semua. Ya, tapi bila sampai Malaysia, ada yang positif. Jemaah saya daripada 42 jemaah itu, 16 daripadanya positif COVID. Sama ada dapat daripada kapal terbang ke, dapatlah memang kat Saudi, saya pun muskil juga. Kita tak dapat pastikan di mana dia positif itu. Jadi dalam kapal terbang tuan-tuan, pakai double mask, triple mask apa semua. Kalau rasa tak nak makan, tak payah makan. Bila kita makan, kita expose kan udara dalam kapal terbang, dia cycling apa semua. Jadi ada sikit permasalahan di situ. Ya. Baik, itu cerita bila kita balik lah yang terkini. Saya kira yang baru balik ni pun benda yang sama yang akan dilalui oleh para jemaah. Semua jemaah dengan SOP yang terkini, semuanya dapat home quarantine. Ya. Tak ada lagi quarantine di pusat quarantine, stesen quarantine, Maib dan sebagainya. Tapi ini dengan kata Maib nak buka ni kan. Maib 3.0 nak dibuka dah dengan katil apa semua. Kerana jemaah kerana rakyat Malaysia dah menjangkau 31,000 kan COVID positif apa semua. Jadi terpaksa buka balik Maib apa semua lah. Untuk jemaah-jemaah umrah, insyaAllah lah kan dapat home quarantine. Tengoklah SOP yang semasa lagi kan, yang semasa lagi, yang ni rakaman pada 25 Februari akan datang, entah akan berubah lagi, kita pun tak tahu kan gitu. Baik, bila sebelum kita balik tuan-tuan, tuan-tuan boleh buka MySejahtera ni sebelum balik ni. Yang mana sebelum balik, sama ada sehari 2 hari sebelum tuan-tuan balik, tuan-tuan kena buka MySejahtera.
pergi ke traveller kan. Traveller ni ada gambar beg warna merah ni. Isi pre-departure form atas kali kan. Ya, start, tolong isi ni maklumat semua ni. Kan, maklumat semua ni kena isi. Bila isi saja dia akan minta IC, nombor pasport, umur, jantina, negara mana, Malaysia, kerja apa, tempat ketibaan KLIA, kan, negara kelepasan Saudi Arabia, nombor flight. Nombor flight ada minta pada mutawif ada nombor flight untuk balik nanti, SB berapa-berapa, so kita minta awal. Kemudian flight, tarikh penerbangan daripada Saudi berapa hari bulan, tarikh ketibaan berapa hari bulan, kemudian alamat kuarantin kita di Malaysia, postcode negeri, dan juga nama waris kita di Malaysia, nombor telefon waris, dan adakah selesai menerima 3 dos vaksin, bagi tahu tarikhnya bila, apa semua kan, adakah pernah dijangkiti COVID dalam tempoh 60 hari yang lalu. Kena isi, kena jujur kat sini sebab bagi yang positif 60 hari jalan pintas, tak payah pakai tracker dah kan, apa semua. Adakah pernah dimasukkan ke dalam hospital, apa semua, ni semua kena clearkan di sini. Ya. Bila dah clear sini, automatically tuan-tuan punya MySejahtera daripada biru, kan, ni biru ni kan, biru terus jadi kuning. Sebab person under surveillance, PUS kan, daripada tarikh sekian ke tarikh sekian terus keluar dia punya home quarantine warna merah dekat profil. Dekat profil kita di bawah ni, di bawah ni lah, di atas ni, di sini keluar terus warna merah. Anda akan dikuarantin daripada tempoh sekian ke tempoh sekian, 5 hari aja. Ya. Andai kata kan kita dah hari yang ke-4, kita kena buat PCR semula. Kalau sekiranya memang negatif, kita hari yang ke-5 kita boleh potong gelang keluar. Tapi andai kata positif, tambah lagi 2 hari ke depan untuk kuarantin di rumah. Ya. Ini cerita sekarang tuan-tuan. Cerita akan datang kita pun tak tahu kan apa yang akan berlaku. Alaikulhan, kepada para jemaah sekalian, don't be khawatir, jangan takut kan, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Andai katalah kita sebelum terbang kita positif, apa yang kita boleh lakukan adalah segera pergi tempat lain. Kan? Segeralah pergi tempat lain, klinik lain, buat sekali lagi swab. Jemaah saya ada yang buat. Dan alhamdulillah ada yang negatif kan, mula-mula buat positif. City value-nya sikit, on par je, pergi buat satu lagi klinik, negatif pula kan. Maka gunakan negatif itu untuk terbang menunaikan ibadah umrah. Tapi kalau buat second pun memang positif lah kan. Dia punya, tuan-tuan kena mempertaruhkan bayaran lah untuk second swab test tadi tu. Itu saja kan. Jadi wallahu alam lah. Ala kulli hal, bagi yang mana positif, kita doakan agar tabah, sabar, dan juga maklumkan kepada pihak Andalusia bahawa dia positif, dan tolong maklumkan kepada pihak Andalusia, tawib apa semua, untuk ditangguhkan penerbangan ke tarikh yang baru. Ya. Selagi mana visa umrah tuan-tuan valid dalam tempoh 30 hari itu, boleh lagi untuk terbang apa semua dalam tempoh itu, seandainya negatif punya result dalam PCR yang akan datang, boleh terbang, tak ada masalah insyaAllah. Cuma kalau nak terbang apabila visa dah tamat, bermakna tuan-tuan kena bayar sikit bayaran untuk visa tadi itulah kan, visa tadi itu. Jadi ini semua benda yang berlaku dalam keadaan yang semasa. Jadi saya kira kita sabarlah, yang mana positif kita doakan agar tabah dan juga rehat secukupnya, makan vitamin C apa semua, bagi imun tinggi apa semua, dan boleh terbang semula. Ada yang mengatakan bila mana dia positif 3 bulan kekal lah positif dalam badannya. Saya dah membuktikan teori itu salah, iaitu saya itu balik Januari itu, 15 Januari, saya kena kuarantin sebab saya positif, masuk Maib lagi sampai 25 hari bulan. 10 hari kan dekat sesi kuarantin dan juga pusat kuarantin. 10 hari. Lepas tu saya terbang 9 Februari dan alhamdulillah result saya buat 2 kali PCR, dua-dua negatif. Kan. Jadi sama ada yang itu yang salah masa KLIA itu ke, ataupun memang imunisasi saya dah tinggi, wallahu alam. Tapi mana kata kalau positif, tak semestinya sampai 30 hari pun positif. Ya, okay, baik. Itu SOP yang terkini lah daripada KKM yang saya kira ni.
Kemudian daripada Emas Sejahtera juga ada tadi traveler tadi bawah tu ada HSO, nak kena isi ke? Tak perlu isi ya, tak perlu isi. Isi hanya pre-departure form sahaja. Ya. Kemudian apa lagi? Berkaitan dengan SOP yang terkini. Okey, baik. Okey. Saya kira itu yang dilakut yang terkini daripada Mekah, Madinah tak ada apa-apa. Sampai Madinah still kena beli SIM card awal. SIM card beli yang 10 GB lah kan, 10 GB tu minima. RM92 untuk 10 GB internet. Tuan-tuan boleh on kan internet, masa data apa semua. Kalau sekiranya diperlukan untuk ditunjukkan kita punya tawakalna kepada penjaga pintu apa semua boleh tunjuk kan. Jadi dan kalau sekiranya habis boleh juga untuk top up kan, top up boleh buat kan, tak ada masalah ya. Kemudian saya kira itu je kot. Yang lain semua SOP macam biasa, tak ada apa yang baru dan ini ya. Still Zam-Zam tak boleh bawa balik kalau sekiranya terbang daripada airport Jeddah yang baru. Siapa yang balik daripada airport Madinah boleh dapat Zam-Zam. Jadi kalau akan datang tuan-tuan, ya boleh ambil penerbangan masuk Mekah dulu ke Kuljet Medkul, insya-Allah boleh balik, boleh dapat Zam-Zam. Saya untuk penerbangan untuk penerbangan 1 Mac ini saya terbang 22 hari, tapi bukan naik Saudi naik Qatar Airways, transit di Doha, masuk Mekah dulu, kan. Transit pula masuk Mekah dulu kan, masya-Allah. Kan. Kemudian dah masuk Mekah dulu, kita buat umrah dulu lah tu kan, insya-Allah. Kemudian ada 10 hari di Mekah, 10 hari di Madinah, memang terbaik. Dengan kita boleh banyakkan lagi aktiviti ziarah-ziarah tambahan dan apa semua, insya-Allah. Jadi pada tuan-tuan yang terbang bersama saya lepas ni, boleh PM saya kan, boleh PM dulu sebelum dah daftar, insya-Allah kan dapat bersama saya dalam satu grup, insya-Allah ya. Okey, baik. Jadi saya kira kita bukalah pada soalan kan. Saya lebih suka jawab soalan. Sebab mengenangkan SOP ni, tajuk pun ialah SOP kan, hari ni tak ada apa sangat pun SOP yang berubah. Semuanya sama je kan, cuma ada 1-2 lah kan pengurusan yang sikit berbeza. Jadi kepada tuan-tuan, okey, sila. Kalau ada soalan, Tuan Hafiz kita boleh upload soalan insya-Allah ya. Ada soalan daripada para jemaah? Ya, ada soalan? Saya baca soalan yang dalam WhatsApp group lah kan. Sekejap lagi tu kan Tuan Hafiz mungkin boleh upkan soalan kat situ. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Batal ke wuduk saya apabila saya bersentuh suami isteri ketika mana nak menuju ke Masjidil Haram? Sentuh suami isteri ketika mana nak menuju ke Masjidil Haram, adakah batal wuduknya? Jawapannya tidak batal wuduk jika sekiranya tanpa syahwat ya. Jika tanpa syahwat tak batal. Bermula daripada keluar pintu hotel sampailah tawaf, sampailah sa'i dan juga cukup gunting dan balik semula ke hotel, wuduk tidak batal. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ini kita mengambil pendapat Imam Syafi'i kita yang marjuh, sentuh lelaki perempuan tanpa lapik ni, on the spot kena, tak batal wuduk dalam fatras umrah kerana ianya darurah, masyakkah, zahmah dengan ramai orang apa semua, maka diberikan kelonggaran di situ. Maka tidak batal wuduk. Maka jemaah tidaklah kena suami isteri, janganlah pegang-pegang apa semua kan. Sebaiknya janganlah pegang. Sebab kita takut kan benda tu boleh short dot gitu kan. Oleh demikian tak payah pegang-pegang, janganlah macam biasa je. Cuma kita lelaki kan pakai ihram, tak pakai stokin apa semua. Kena pula ni mak-mak Arab, Bangla ke mana kan. Perempuan-perempuan dia orang ni bukan pakai stokin. Pijak kaki kita kan. Adakah batal wuduk? Tidak batal wuduk. Ya. Maka itu adalah pendapat yang digunakan dalam imam kita, Imam Syafi'i, pendapat yang marjuh. Okey, baik. Kemudian ada soalan. Assalamualaikum. Saya keluarga positif COVID. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan yang mana positif apa semua ni, kita doakan supaya mereka ni diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum.
Boleh tak saya nak bawa jeruk nenas dalam tin naik ke flight? Ini saya ada jemaah kita lah semalam kan, ada mesej saya lontarkan balik secara umum kepada tuan-tuan. So far makanan di Saudi banyak juga kan makanan. Tapi kalau yang nak dimakan itu berupa belacan, berupa cencaluk, berupa budu, kan kalau tak kena benda-benda Allah ni tak boleh selera makan, boleh bawa, tak ada masalah kan, boleh kan, 1-2 tin boleh lah. Kalau budu tu kan dalam kaca itu seal comel-comel masuk seal dalam plastik apa semua, takut dia terbuka lah penutup apa semua, habis satu bagasi bawa budu kan, bagasi kita je tak apa kan, kena bagasi orang habis kan. Oleh demikian boleh bawa, cuma seal lah boleh kan. Nak bawa sos cili ke kan, untuk mana tuan-tuan, chili sauce tak ada dekat Saudi ni kan, Mekah Madinah. Ada pun yang ada macam apa tu yang kalau makan Pizza Hut tu dia ada sos cili tu, Tabasco kan, macam Tabasco tu menyengat-nyengat pula lidahnya. Jadi boleh bawa sos cili tak ada masalah, kimball ke apa semua, bawa 2-3 botol lebih sikit, boleh sedekah-sedekah dekat dia orang makan lah apa semua kan. Gitu. Itu boleh bawa, tak ada masalah kan, boleh bawa untuk bagi sedekah apa semua boleh. Kicap pun ada juga jemaah bawa. Kicap tamin, kicap jalin kan. Kalau tak kena jalin, saya tak boleh makan. Kayak gitu kan. Dia macam iklan tu. Jadi, dah ada masalah. Boleh bawa kicap jalin. Bawa lah kicap apa pun. Tak ada masalah. Boleh bawa. Boleh bawa. Baik, itu soalannya. Kemudian, berapa kilo untuk, boleh ke bawa 2 beg bagasi selain daripada Saudi Airlines? Jawapannya, tidak boleh lah. Bukan tak boleh macam mana? Boleh bawa tapi nak kena bayar lah pula kan. 1 kilo mungkin 500, tambahan apa semua. Jadi bagi saya tak payah bazir kan. Ikut aje lah. Satu untuk Saudi Airlines boleh 2 beg 23 kilo, 23 kilo dan juga satu hand carry 7 kilo. Kalau untuk Malaysia Airlines 30 kilo, satu beg saja. Untuk Qatar Airways satu beg 30 kilo juga. Tidak boleh lebih. Okey, kemudian apa lagi? Soalan-soalannya. Boleh ke saya terbang dengan SV memakai RTK saja? Dah boleh lah kan, sebab ini SOP yang terkini pada hari ini. Boleh pakai RTK, tak ada masalah bagi yang terbang naik Saudi Airlines. Ya. Baik, kemudian apa lagi soalan-soalannya? Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Boleh ke laksanakan badal umrah? Okey, baik. Bagi siapa yang nak melaksanakan badal umrah apa semua, boleh telefon saya, boleh PM saya. InsyaAllah kita akan laksanakan badal umrah bersama dengan Andalusia. Nombor telefon saya di bawah ni, 0345033230. Boleh WhatsApp saya. InsyaAllah saya boleh uruskan badal umrah untuk para jemaah sekalian kan. Saya sendiri yang akan laksanakan badal umrah tersebut kan, gitu. Ya. InsyaAllah boleh PM saya siapa yang nak laksanakan badal umrah. Okey, baik. Kemudian lagi soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sekarang ni nak ikuti solat Jumaat di Masjid Nabawi. Adakah wanita boleh solat Jumaat di Masjid Nabawi? Boleh kan, wanita boleh solat Jumaat di Masjid An-Nabawi dan juga Masjidil Haram. Dia wanita boleh. Namun untuk masuk ke dalam masjid, baik lelaki perempuan, pergi minimal 2 jam awal. 2 jam awal. Kalau tidak, kena halau atas bumbung, perempuan mungkin tak boleh masuk. Kan? Sebab tempat perempuan lagi terhad berbanding tempat lelaki. Lelaki yang punya ramai tu pun dengan SOP jarak-jarak sekarang ni, tak boleh masuk dalam dah. Kurang 1 jam setengah. Ada saya buat rakaman dalam YouTube channel saya. Jadi, tak boleh buat apa tu kan? Kena halau atas bumbung. Gitu. Jadi, boleh boleh solat apa semua, tak ada masalah. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, Tuan Hafiz, Encik Hafiz, ada soalan ke pada jemaah? Boleh upkan di sini. Okey, baik. Daripada Nora Zaniza. Assalamualaikum. Apa perbezaan Saudi Airlines dan MAS? Saudi Airlines direct flight atau ada transit di mana? Beza Saudi Airlines dengan Malaysia Airlines adalah pada namanya. Beza. Saudi Airlines, Malaysia Airlines, ada beza. Okay. Itu satulah. Yang keduanya, Saudi Airlines, dia bagi 2 beg bagasi. Kan? 23 kilo, 23 kilo. 2 beg boleh bawa untuk Saudi Airlines. Sedangkan Malaysia Airlines, 1 bagasi saja, 30. Saudi Airlines dan Malaysia Airlines ada bersamaan, iaitu direct flight. Malaysia Airlines pun sama, direct flight juga.
sama ada dia ada stop over di Riyadh ke, di Malay ke, di mana-mana, itu terpulang pada penerbangan tersebut lah. Macam saya bulan 10 itu dengan Datuk Daud ada stop over. Arab Saudi ada stop over di Maldives 1 jam, lepas tu Maldives pergi ke Jeddah. Bagi jemaah yang Malaysia Airlines juga ada juga yang transit. Dia stop over lah, dia stop over kejap dekat Riyadh sejam, lepas tu Riyadh ke Madinah. Jadi ada yang Malaysia Airlines direct terus saja. Jadi bergantung kepada situasi penerbangan yang semasa lah, kan semasa. Ya, jadi itu je. Kemudian dari sudut lain, dari sudut dia punya barang-barang yang boleh bawa, tak boleh bawa, samalah. Regulation untuk airline semuanya sama, tak ada apa beza. Okay, baik, seterusnya. Daripada Siti Hajar Omar, Waalaikumsalam. Maksudnya untuk artikel tak boleh dilaksanakan kalau naik mas. Boleh lah, kan? Tadi saya kata MH dengan SV. SV Saudi Airlines, MH Malaysia Airlines. So Malaysia Airlines boleh buat RTK, ya, tak ada masalah. Seterusnya. Daripada Ana Syaz, kan? Boleh tak bawa pencuci muka naik flight? Kena declare tak pencuci muka. Pencuci muka dia krim, lepas tu dia atas 150 ml tak boleh bawa. Kan? Kalau bawa sikit, dia dalam botol kecil boleh, tak ada masalah. Kan? Mungkin nak cuci muka ke apa semua, tapi dalam kapal terbang ada sabun apa semua, kan, boleh masuk cuci muka apa semua. Tapi kalau nak bawa cuci muka sendiri apa semua, boleh bawa dalam botol kecil, boleh, tak ada masalah, ya. Janji kurang daripada 150 ml, ya. Seterusnya. Daripada Siti Hajar Omar, Assalamualaikum. Cuaca terkini macam mana? Adakah masih sejuk? Madinah masih lagi sejuk, dilaporkan masih lagi sejuk. Hari ini 25 Februari, ya. Mak saya pun baru balik daripada Madinah. Ada yang dia nak balik pun ada. Madinah masih lagi mencatatkan suhu dan juga berangin. Malam agak sejuk. Bilik pun sejuk. Tak buka aircon, sejuk bukan main. Jadi pastikan bawa stokin, bawa glove ke, bawa sweater ke apa semua, kan, kalau nak pergi masjid subuh, malam, apa semua, solat maghrib isyak. Tengah hari normal lah. Tengah hari tu dia sejuk panas sebab ada matahari terang benderang, kan. Jadi walaupun dia sejuk, ada cahaya matahari beres. Madinah, Makkah so far normal 31, 30, 29, 30 kurang lebih lah, kan, berawan apa semua. Dan kalau tuan-tuan nak pergi ke Taif juga sejuk. Sehari dua ni nampak gaya macam berkabus Taif, kan. Ada yang hujan apa semua, kan. Jadi bawalah sweater, ya, insyaAllah. Boleh rujuk laman web akuweather.com untuk pengesahan, ya, semasa. Seterusnya. Daripada Minah Hussein, Assalamualaikum. Tak dapat tukar duit Riyal, Ustaz, habis semua. Boleh tukar ke KLA ke, Ustaz? Boleh tukar dekat KLA. Paling lewat boleh tukar nanti dekat Saudi. Tak ada masalah. Bawa aja. Yang penting bawa duit. Itu aja, kan. US dollar, ringgit Malaysia, tak ada masalah. Malaysia habis Riyal Saudi, boleh tukar nanti dekat Saudi, kan, boleh tukar. Daripada tukar dekat Malaysia dekat KLA agak mahal, KLA teruk mahal dia. Lebih better lagi tukar dekat Mekah atau Madinah, kan, lebih jimat sikit berbanding tukar dekat KLA, kan, KLA mahal. Better memang tukar kat sini lah, Jalan Tar ke, Jalan Merah ke mana, kan, boleh tukar dekat Malaysia ni lebih baik. Dekat Bangi saya ni ada, dekat CS Bangi, dekat sebelah Bangi on the line, siapa nak pergi boleh datang. Yuan pun boleh. Paling cepat nak tukar duit boleh rujuk Andalusia Tijarah kita. Nanti dia boleh bawa duit Riyal datang ke Saudi. Datang ke KLA pun boleh juga. Hubungi Puan Jun, ya. Seterusnya. Daripada Nuraini Hamzah. Assalamualaikum. RTK antigen, ambil sampel kat mulut atau hidung. RTK dia ambil dekat hidung sahaja. Ya. Saya pernah buat RTK, tuan-tuan. Dia ambil kat hidung, tak ambil kat mulut. Kan? Kalau PCR, hidung dan mulut. Jadi ambil kat hidung lah, kan, untuk RTK. Tak pastilah pula kalau ada klinik lain dia ambil kat mulut aja, tak ambil kat hidung. Tapi saya pernah ambil RTK dekat Mega Klinik Zahran, Syekh 9 ada orang bagi. Dia ambil juga kat hidung. Kan, kan, duduk hidung ngek kan. Bersih-bersih lah kita juga, kan. Tapi tidak pada mulut, hanya pada hidung sahaja, ya. Seterusnya. Daripada Alfreda Ernest. Ustaz, setelah tawaful wada, boleh tak kita solat jamak tamam Zuhur Asar sekiranya bas bertolak pukul 2 petang ke Madinah? Tidak dibenarkan solat
kalau solat tamam Zuhur tadi tu mengikut imam tidak boleh lah. Ya. Untuk tawaful wada' dan membolehkan kita solat Zuhur Asar. Yang pertamanya tak boleh sebab kita nak ikut imam lepas tawaf wada' nanti batal lah tawaf wada' kita. Yang kedua nak jamak tak boleh sebab kita kat Mekah lazimnya 6 atau 7 hari. Kan? Boleh jamak sekiranya kita 3 hari di Mekah termasuk hari datang dan juga hari ke Madinah. So 5 hari maksimum berada di Mekah. Boleh jamak lagi. Siapa yang ke Taif dan balik Taif boleh buat jamak, tak ada masalah. Sebab awak dah keluar dua marhalah. Keluar daripada Mekah menuju ke Taif. Lepas tu patah balik ke Mekah. Maka orang yang pergi Taif boleh buat jamak tadi ni. Ya. Maka kalau lepas tawaful wada' buat jamak tadi ni ialah di dalam bilik. Bukan ikut imam Masjidil Haram lah. Kan dah buat tawaf wada', disettle apa semua, balik hotel. Johor, jangan pergi sembahyang masjid. Memang tak boleh. Kita sembahyang kat bilik aja, sembahyang sendiri. Buat 4 Zuhur, 4 Asar. Boleh, tak ada masalah. Sama ada balik ke Malaysia ke, ataupun ke Madinah ke, tak ada masalah. Boleh. Tapi bagi mereka yang dah keluar ke Taif, bagi mereka yang tak keluar ke Taif, mereka memang 7 hari dalam Mekah, tak boleh buat jamak-jamak. Kena buat sembahyang penuh. Nanti solat asar nanti insyaAllah akan solat di R&R. Ya, baik. Seterusnya. Daripada Buzibi dalam cuma 7 minit, kita masuk dan berdoa dia boleh tak? Sebab kita solat luar Raudah boleh, tak ada masalah kan. Duduk ada doa pun boleh juga kan. Memang dia tak alok je pun sebab memang peruntukan 7 minit tu untuk kita dan juga jemaah kita yang di kandang hari tu, kita je lah duduk kan. Siapa saja nak doa pun boleh. Namun tuan-tuan boleh berdoa ketika dalam kandang kat luar. Dalam masjid juga, dalam masjid Nabawi juga, cuma bukan Raudah. Mesti dalam Masjid Nabawi, buat iktikaf apa semua, kat situ doa banyak-banyak apa semua. Dalam Raudah, saya amat menyarankan jemaah buat solat sunat taubat, solat sunat hajat, itu je. Dan doa dalam solat itu je. Kan, kalau kata 7 minit, 3 minit setengah solat sunat taubat. Sujud tu lama-lama sujud. Kan, agak-agak lah 3 minit setengah. Kan, lepas tu solat taubat pula, lepas tu solat hajat pula, itulah keadaannya ya. Soal doa dalam solat itu lebih afdal. Kerana seorang hamba itu paling hampir dengan Tuhannya adalah ketika mana dia sujud. Oleh demikian dalam sujud itulah kita berdoa. Apatah lagi dalam Raudah Madinah dan Natul bin Jannah, Raudatul min Riyadil Jannah. Satu taman daripada taman-taman syurga ya. Maka dalam sujud taubat hajat kita tu doa banyak ya. Terusnya. Next, soalan daripada Nur Asmah. Ustaz, kalau kita terbang 28 Februari jam 11 pagi, boleh ke kita ambil PCR 26 jam 12 tengah hari? Dia bukan cerita bila kita terbang tu, bila waktu sampai. Kan sampai ke pukul apa? Tak ada janjikan kat sini kan. Saya tak boleh nak bagi anggaran. Jadi anggaran kita mudah kita ambil 1 hari sebelum je lah kan. 28 Februari jam 11 pagi terbang. Bermakna tuan-tuan kena ambil KLIA pukul 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 pagi dah kena ada dekat KLIA kalau terbang pukul 11. Maka boleh buat PCR, ambil yang 12 jam result yang paling awal, buat pada 27 Februari pada jam 8 pagi boleh kan? 8 pagi 27 Februari, 8 malam 27 Februari dapat result. Kan? Lepas tu besok pagi terbang. Boleh tu. Kan 30 jam okey dalam lebih kurang tu. Tapi kalau nak ambil 26 Februari jam 12 tengah hari, kita risaulah waktu sampai tu ke berapa kan. Tak dihantarkan kat sini. Jadi kita risau takut terlebih daripada tempoh 48 jam. Jadi oleh demikian buat aja 27 Februari jam 8 pagi, ambil result yang 12 jam punya result. PCR urgent namanya. Kan PCR urgent. InsyaAllah. Ya. Jangan tunggu 24 jam. Sebab 24 jam takut lewat pula. 8 pagi 28 Februari baru dapat result. Entahkan dia lewat ke apa semua kan dengan makan orang angin sakit apa semua. Jadi oleh demikian buat 8 pagi, 8 malam punya result. Jadi 12 jam aja result insyaAllah. Ya. Seterusnya. Daripada Mastura Nur Muhammad Isa. Ustaz, kanak-kanak bawah 12 tahun boleh masuk masjid tak? Boleh masuk. 2 dos vaksin. Ya. Ada 2 dos, bereba. Tak ada 2 dos, tak boleh masuk. Ya. Seterusnya. Ana Syaz, boleh tak saya bawa vitamin C pills? Boleh. Bawa lah apa pun vitamin, tak ada masalah kan. Yang 1 beg vitamin sudahlah kan. Bawa 1-2 botol boleh
kan. Vitamin C pills boleh kan. Kalau saya makan jenama Baroka warna hijau kan. Jenama Baroka warna hijau tu rendam dalam air kan. Minum 2 kali sehari dah. InsyaAllah boleh juga. Tak kisahlah vitamin C apa pun boleh. Ya. Seterusnya. Zuraida Osman, Assalamualaikum. Ubat yang dibawa boleh bawa dalam bagasi ke atau beg sandang? Ubat apa itu? Kalau ubat yang berbentuk cecair, maka kena bawa dalam bagasi besar, masuk dalam bawah. Tak boleh bawa naik atas. Melainkan insulin, jarum apa semua tu boleh, cuma kena ada surat doktor. Kalau macam ubat-ubat batuk, Panadol, kan, ubat seperidong apa semua, itu tak ada masalah, boleh bawa dalam beg sandang, naik atas tak ada masalah. Ya. Seterusnya. Daripada Rosliza Liza Ida. Harga untuk badan umrah berapa Ustaz harganya? Okey, nanti boleh PM saya. Nanti saya akan berikan detail kan, detail untuk harga badan umrahnya ya. Tak mahu terang, nanti kita maklumkan aja dalam siapa yang nak tahu boleh PM saja lah. Ya, okey. Boleh WhatsApp saya nombor telefon saya tadi. Seterusnya. Mulia Lauki. Assalamualaikum. Kalau PCR test positif selepas 7 hari, kalau PCR test positif selepas 7 hari kuarantin, kena ambil test sekali ke untuk terbang? Untuk terbang, memang dia kena ada PCR khas untuk terbang tu, 48 jam. Kan? Tak kisahlah hajah ke haji positif minggu ke, 2 minggu sebelum tu ke apa semua. Tapi nama kata nak pergi umrah, 48 jam nak kena ambil PCR. Kan? Kalau Saudi dengan MH dah boleh ambil RTK. Jadi kena ambil tempoh 48 jam kan. Tak kisah lepas berapa hari pun ya. Macam saya lepas positif 14 hari dan saya negatif. Wallahualam lah, sama ada memang 14 hari dia memang negatif ataupun dah memang COVID dalam badan sudah hilang, saya tak pasti. Tapi pendek kata kalau nak terbang memang kena buat PCR dalam tempoh 48 jam sebelum terbang ya. Seterusnya. Daripada Arisa Nordin. Assalamualaikum. Tempoh valid visa 30 hari ataupun 15 hari. 30 hari ya. Tempoh valid visa umrah, visa holiday 90 hari. Visa umrah 30 hari. Seterusnya. Aliza Sharif. Ustaz nak tanya, pi umrah masa Syawal. Macam mana keadaannya di Mekah Madinah? Macam biasa. Dia raya sana bukanlah raya kita kat Malaysia kan, pergi pakai berumah ke rumah, ada jamuan sate apa semua. Tidak, Mekah Madinah bila Syawal macam normal, macam sekarang ni. Apa pun tak ada kan. Dia takbir pagi-pagi je kan, lepas subuh tu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah, diulang balik lah. Takbir rumah diulang. Kemudian solat raya, lepas tu dia bagi khutbah, bombang habis kan. Lepas tu kembali normal macam seolah-olah tak raya. Macam itulah raya kalau di sana kan. Tapi oleh kerana jemaah-jemaah kita yang pergi umrah ni apa semua dalam Syawal, jangan lupa lah kan, bawa lah ketupat ke apa semua, ketupat moni tu. Kan? Ketupat moni tu bawa satu paket, bagi dekat kita punya pekerja restoran tu, tolong tolong buatkan, tolong masakkan. Gitu kan. Bawa serunding yang siap adalah paket ke kan. Kalau bawa tadi tu yang yalah ketupat dalam paket tu, dalam bilik kita kan ada heater tu, rendam aje lah dalam tu. Boleh juga, tak ada masalah. Kan saya tu pun buat gitu juga kan, makan rendang, bukalah serunding kan, bawa sambal cekno. Kan? Kita hidupkanlah suasana raya bersama dengan jemaah-jemaah kita, dengan ustaz mutawid apa semua kan, makan ramai-ramai. Ini macam memang sayu lah tuan-tuan, tinggalkan Malaysia apa semua, tapi yalah nak rasa kan pengalaman Syawal di tempat orang, apa ada masalah di Mekah Madinah kan gitu. Seterusnya. Farah Nabila Zuhairi. Ustaz katanya selalunya di Madinah berapa hari kita stay di sana, dan di Mekah berapa hari? 5 hari Madinah, 7 hari Mekah. Itu kelazimannya. 7, 5, kurang lebih dalam 12 hari. Ya. Baik, seterusnya. Daripada Siti Ramlah Abdul Rahim. Assalamualaikum. Mohon pencerahan. Apa hukum solat berjemaah dalam kawasan sa'i dengan berimam ke imam dalam masjid? Hukumnya sah, tak ada masalah kan, sebab bersama juga saf dalam masjid
terus saja ke tempat sa'i apa semua, boleh. Cuma tak dapat pahala iktikaf. Sebab sa'i, Safa Marwah bukit ni dalam bukit. Dia bukannya masjid. Pahala iktikaf kurang. Adapun solat berjemaah dapat pahala 100,000, dapat 100,000 sebab dalam tanah haram kan. Solat dalam bilik 100,000 tapi rugilah kan, seorang-seorang, tak ada dengan imam, pahala berimam tak ada, pahala masjid tak ada, pahala iktikaf tak ada. Jadi 100,000 tu dapat. Cuma kalau solat di tempat sa'i, pahala iktikaf tak ada sebab tak boleh iktikaf dekat sa'i kan gitu. Kalau masjid boleh iktikaf. Adapun bagi wanita-wanita yang uzur di tempat sa'i tu boleh duduk kan. Duduk je, tengok je lah orang semayang semua kan. Tapi dia takkanlah memerap aja kat bilik. Boleh pergi ke tempat sa'i untuk duduk-duduk di situ. Ya, baik, seterusnya. Daripada Siti Hajar Omar, Ustaz, kalau tak buat tawaf wada, adakah dikenakan dam? Kambing seekor kan, dan berdosa kan. Bukan pasal kambing itu kambing boleh bayar, tapi berdosa tu. Kan nak pergi Mekah dah, nak pergi Madinah dah, nak balik Malaysia dah, tapi sebenarnya tak nak buat tawaf wada, maka berdosa. Dulu bulan 10 zaman saya dengan Datuk Daud, bulan 10 kerajaan Saudi dah umumkan tiada tawaf wada, tiada tawaf sunat. Sekarang Saudi dah umumkan boleh tawaf sunat, boleh tawaf wada, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak tawaful wada. Wajib kena tawaf wada. Tak larat ada wheelchair, boleh upah orang. Kan? Penat ada skuter, boleh pusing naik skuter, bayar 57 rial 50 sen. Tak ada alasan. Tak ada alasan. Jadi tawaf wada adalah wajib dibuat bagi semua jemaah yang nak balik ke Malaysia ataupun ke Madinah Al-Munawwarah. Seterusnya. Daripada Nur Ahmad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah boleh untuk ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi pada setiap waktu dalam keadaan sekarang? Boleh, tak ada masalah kan. Dalam keadaan sekarang memanglah kena pergi kan. Nak tunggu macam waktu bila pula. Hari tu dah tutup apa semua kan, langsung tak boleh nak pergi ke masjid apa semua kan, dengan terhad apa semua. Sekarang ni dah boleh pergi, semayang pun berjarak-jarak, bawa sejadah sendiri, sanitize pun bawa yang kecil dalam beg, tak ada apa alasan lagi, pergilah masjid semayang beramai-ramai. Ya, seterusnya. Ini Hamzah, Assalamualaikum. Boleh ke bawa power bank dalam beg, handbag atau bagasi? Jangan letak dalam bagasi, power bank letak dalam beg sandang ataupun hand carry, ya, bawa di atas, ya. Jangan letak dalam bagasi sebab boleh meletup. Seterusnya. Middle journey. Ustaz, adakah booster diwajibkan oleh negara Arab Saudi atau Malaysia sahaja bagi jemaah umrah? Menjawab soalan ini, yang mewajibkan booster adalah kerajaan Malaysia kita mewajibkan booster. Dan kerajaan Saudi juga yang mewajibkan booster ni kan. Ada yang anggap Malaysia aja yang mandai-mandai suruh booster ni kan. Saudi tak ada booster pun, mana ada kan. Saudi dah wajibkan booster lama dah kan. Untuk rakyat dia lah, untuk rakyat dia. Untuk jemaah luar mungkin belum digezetkan tapi akan dilaksanakan juga. Jadi apa masalahnya kan, kita ambil je lah booster kan 3 dos. Kalau tak boleh 3 dos, di sinilah kita lepas kan. Jadi nak pergi umrah, bagi saya tak payah kita argue gaduh dengan KKM, tak payah kan. Ambil aja cucuk booster, insyaAllah. Saya faham, saya memang faham ada jemaah kita yang banyak tak ambil booster lagi. Betul tak? Betul? Tonton tu. Kan? Ajah-ajah kan, yang tengah tengok ni tak ada booster lagi. Betul kan? Ada lah, betul kan. Saya tahu lah. Kan, memang tak ada. Kalau tak ada booster, tak boleh pergi umrah. Itu je kan. Kerajaan kita tak lepaskan. Dan Saudi, ialah nak masuk ke dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi hari ni nak kena ada booster kan. Dia pun dah wajibkan dah. Jadi pendek kata, kena ada booster kan. Ambil je lah. Tadi solat Jumaat. Lengang sikit masjid kan. Sebab kerajaan dah wajibkan kalau ada booster baru boleh sembahyang. Budak semua kat luar pagar dah kan, tak boleh masuk. Marah kat penjaga masjid. Apa yang tak boleh masuk pula, ni rumah Allah. Kan saya pun ada kan. Kita tunjuk ada booster 3 dos, relax je masuk. Yang lain berpeluh-peluh tunggu kat luar kan. Mengharapkan boleh extra masuk masjid. Tuan-tuan, kita ikut je lah kan kenyataan kerajaan hari ni kan. Jangan dibantah lah, jangan dibantah. Ikut aja untuk kebaikan sama insyaAllah kan. Kerajaan nak baik, nak yang terbaik untuk kita kan, gitu. Kita pun nak yang terbaik untuk diri kita kan. Mesti fatwa dah keluar apa semua, yang mana COVID apa vaksin apa semua ni bagus, selamat apa semua, ambil aja insya-Allah kan. Kita taatlah ulil amri insya-Allah, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Seterusnya. Daripada Maimunah, Ustaz, saya terbang pukul 6.30 petang.
Macam mana solat Zuhur dan Asar? Boleh jamak kaki lain ke? Memang boleh, tak ada masalah kan. Kita keluar je daripada rumah kita ke kampung sebelah dah, memang boleh jamak dah. Sebab kita dah on the way menuju ke kaki lain. Apatah lagi dekat kaki lain, memang boleh jamak lah. Ya. Jamak pasal aja, dua-dua. Seterusnya. Daripada Maryamah Yahya Assalamualaikum Wasallam. Nak wakaf Al-Quran kat mana boleh Ustaz? Terima kasih. Boleh hubungi para mutawif. Boleh hubungi saya. Kalau pening kepala, boleh PM saya. InsyaAllah. Saya boleh uruskan. Tak ada masalah. Quran, kursi lipat, kursi roda, boleh PM Ustaz Safwan Nasri. InsyaAllah. Seterusnya. Kamarudin Dr. Kamal. Boleh tak anak ambil kita untuk balik ke rumah dari KLIA ke JB? Bila balik daripada umrah, boleh, tak ada masalah. Oleh kerana boleh kuarantin di rumah, anak-anak boleh ambil. Saya balik hari tu pun meriah kan, balik ketibaan tu. Tidak kosong, lengang aja, ada muka-muka pakai KKM aja gitu kan. Janganlah marah pula pakai KKM. Cerita je ni kan. Tapi semuanya pakai PPA dan macam nak menyambut mayat aja. Risau gitu kan. Naik bar pergi ke pusat kuarantin, selesai kuarantin apa semua kan. Kita berisau kan. Sekarang ni dah meriah. Saya balik hari tu dengan anak bawa belon lagi kan. Allah, sambut atuk nenek. Ya Allah, meriah. Cuma saya nasihatkan kan, yang ada anak kecil tu jangan bawa lah kalau boleh kan. Kita ni baru lepas keluar daripada pesawat, tak berapa ramai yang positif pun kita tak tahu. Kita ni pun tak positif negatif pun kita tak tahu kan. Janganlah bawa anak-anak kecil ni sebab dia orang tak ada dos kan, dia orang tak ada vaksin. Kalau setakat anak besar, mak besar dah. Anak besar, anak menantu ambil, boleh tu kan, tak ada salah. Tapi kalau ada anak kecil, apatah lagi baby, jangan bawa ke lain. Tengok orang keluar daripada pesawat apa semua ni, kita pun belum pasti lagi, kita ni positif ke, negatif ke, kan. Jadi jangan bawa. Setakat anak tadi nak ambil, boleh bawa ke JB ke, bawa ke mana ke, tak ada masalah. Seterusnya. Muhammad Khizir Mohinadin. Ustaz, sejadah kena bawa macam kita bawa setiap kali nak semayang ke, bawa lah kan. Memang Masjid Nabawi, Masjid Haram tak wajibkan. Tapi bawa lah tuan-tuan sebab orang batuk, orang bersin, orang pijak-pijak lantai apa semua kan. Kita tak tahu dia-orang ni. So bawa untuk keselesaan dan keselamatan kesihatan kita juga ya. Bawa yang poket punya biar dah dalam beg sini kita boleh masuk ya. Seterusnya. Daripada Suzana Syarif. Ustaz, semasa sa'i pusingan yang keempat, tiba-tiba kaki sakit, boleh ke sambung naik skuter pula? Boleh, tak ada masalah kan. Sambung pula pusingan yang keempat tadi tu, 1, 2, 3 sah. Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah. Dekat Marwah tak ada skuter, kena patah balik ke Safa. Kat Safa tu baru ada skuter kan. At least yang keempat. Yang kelima, 6, 7 naik skuter tak apa kan. Bayaran boleh bayar separuh harga, tak ada masalah. Dia ambil RM150 lah. RM50 untuk settlekan sa'i. Beres, tak ada masalah. Seterusnya. Tadi skuter kan, maaf. Tadi skuter, kita bayar skuter tuan-tuan tak ada diskaun. Itu kalau orang tolak. Kalau skuter tadi RM57, 50 sen kan. Itu harga. Tak ada separuh-separuh, tak ada. Beritahu kat dia pula, saya nak ambil skuter untuk baki lagi 3. Tak boleh. Harga skuter juga walaupun tuan-tuan nak selesaikan hati kita ni. Ya. Okay, baik. Daripada tadi, semula soalan. kan. Daripada Daharin Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Flight Saudi jam 1.40 petang. Solat semuanya dah kat terbang kan? Ada tempat solat ke? Ada tempat solat. Di mana tempat solatnya? Tu, tempat duduk tu. Itulah tempat solat. kan? Untuk sembahyang dalam kapal terbang, naik apa? Saudia dekat belakang Eko ada tempat ruang solat. 3-4 orang boleh masuk. Tapi dengan waktu yang terhad, masa yang pendek, orang pun ramai, jamban pun penuh, maka duduk aja kat tempat kursi kita, ambil botol ais spray wuduk macam biasa, kemudian menghadap kiblat dengan betul, kemudian sembahyang dengan penuh kan, wuduk yang betul, kiblat yang betul, sembahyang yang betul, maka tidak perlu qada lagi. Buat jamak aja, zuhur 2, asar 2. Andai katalah kan dah tak ada wuduk ais spray ke apa semua, belakang pun ramai apa semua, kena sembahyang juga ya, iaitulah sembahyang menghormati waktu. Nanti apabila sampai saja nanti di bawah dekat Mekah ke Madinah ke ataupun sampai ke Malaysia ke apa semua, kita qadakan balik semula ya. Seterusnya. Daripada Liza Hasliza, Ustaz, kalau kita siapkan sampul sedekah dari Malaysia, contoh RM5 siap-siap boleh ke? Mana lebih baik? RM ke Riyal Saudi? Kalau nak dikatakan boleh sampul, boleh, tak ada masalah. Sampul siap-siap boleh sedekah.
Mana lebih baik, RM ke rial? Baiknya memang rial lah, sebab dia tak payah pergi tukar apa semua kan. Tapi kalau kita ada RM, bagi je aja RM, tak ada masalah. Pandai dia nak pergi tukar sendiri kan. Kita nak sedekah ni, kita punya niat. Dia dapat duit pun kita syukur dah orang nak sedekah untuk dia. Dia pandai lah pergi tukar besok dekat mana changer apa semua kan. Gitu. Oleh demikian, untuk para jemaah sekalian, nak buat sampul-sampul siap pun boleh. Kan tak ada masalah, boleh buat. Niat hajah tu nak buat sampul gitu, nak sedekah, ini pun dah dapat pahala dah. Belum bagi sedekah lagi. Niat, aku nak letak dalam sampul, RM5, RM10, macam mana tu, untuk sedekah Masjidil Haram, kan sedekah pekerja-pekerja Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Niat aja dah dapat pahala dah. Belum sedekah lagi. Itulah power. Power ni kita ni dalam agama kita. Niat yang baik Allah Taala bagikan kita sedekah apa semua. Saya niat nak wakaf Al-Quran. Baru niat belum wakaf lagi. Boleh juga, tak ada masalah. Saya niat nak mewakafkan sebuah kursi roda lah. Nanti kursi roda tu boleh letakkan Masjidil Haram yang mana digunakan untuk orang bertawaf, bersa'i. Setiap kali pusingan roda tu aku dapat pahala. Niat aja dah dapat pahala banyak dah. Kan? Belum buat lagi. Kan? Jadi untuk semua para jemaah apa semua, macam-macam benda boleh buat. Sedekah bagi pekerja-pekerja Masjidil Haram. Sedekah Masjid Nabawi, pekerja-pekerja Masjid Nabawi. Wakaf Quran, wakaf kursi roda, wakaf kursi lipat. Boleh nak sertai infak Yasin tahlil Makkah Madinah, nak sertai infak sabil, bagi makan fakir miskin apa semua kan, Ustaz Mutawi pun ada buat apa semua. Jadi siapa yang nak jelas, yang malas nak pening apa semua, dan bila dah balik Malaysia masih lagi nak meneruskan lagi perkara-perkara yang baik, wakaf-wakaf apa semua ni, boleh PM Ustaz Saifullah Nasri, insyaAllah saya boleh uruskan untuk tuan-tuan semua sekali. Segala infak, wakaf dan juga segala badal-badal umrah apa semua pun kita boleh laksanakan insyaAllah. Terusnya, daripada Hairi Harun. Assalamualaikum Ustaz. Saya baca dalam Facebook, lelaki kalau nak solat 5 waktu di dataran tak boleh. Hanya berihram saja boleh. Betul ke? So, lelaki solat di ruang lain lah, ya, kecuali dataran. Mohon pencerahan. Untuk solat di dataran luar Masjidil Haram, boleh. Saya tak masalah. Tapi kalau nak solat di dataran dalam masjid, depan Kaabah, memang lelaki kena pakai ihram. Kena apply permit umrah, pakai yang dekat ihram, masuk solat. Itu. Kita macam nyamuk lah kejap kan. Kita tak nipu, kita dah memang apply lah untuk kita punya umrah, permit apa semua. Sebab dia nak permit kan, kita bagilah permit. Sebab kita sekarang ni, tengok pegang kata Daud Cengah, apa dia, kita nak pergi Mekah ni nak buat umrah, nak buat ibadah banyak, depan Kaabah apa semua. Dia orang ni yang buat, itu tak boleh, ini tak boleh, itu permit apa semua, ni semua dunia apa semua kan. Jadi, boleh kan, apa cara yang mana ikut rule undang-undang yang betul, boleh lah ke, tak ada masalah. Apply je permit umrah, kemudian tengok jam berapa. Contoh, saya paling suka, paling tidak pun ambil Maghrib Isyak dekat depan masjid. Macam mana cara dia? Mohon permit umrah pada jam 6 petang sampai 9 malam. 2 kali semayang depan Kaabah boleh. Masuk 5.30, waktu tu belum azan maghrib lagi. Pakai ihram bagi lelaki, perempuan pakai baju biasa. Masuk aja, tunjuk permit, masuk, turun bawah, letakkan tawaf, apa semua. Kita buat tawaf sunat dulu. Buat tawaf sunat, pusing. Kan, all the way tawaf sunat itu, kena waktu semayang maghrib, berhenti semayang maghrib. Habis semayang maghrib, sambung pula tawaf sunat. Lepas tu solat Isyak pula, berhenti solat Isyak pula. Habis solat Isyak, tawaf sunat lagi sambung. Kan, dapat 2-3 kali tawaf sunat, 2 kali semayang fardu depan Kaabah. Tu kan. Jadi, paling tidak malam, tak panas apa semua kan. Kalau tengah hari malam nak buat, panas tu gamaknya kan. Ini buat siang, buat malam, sejuk, tak ada panas apa semua kan. Jadi, boleh buat cara begitu kan, insyaAllah. Seterusnya. Daripada Aida Harun, Ustaz, kalau balik Malaysia dari Mekah, boleh bawa air zam-zam tak? Balik daripada airport Madinah, ada zam-zam. Balik daripada airport Baru Jeddah, tiada zam-zam. Seterusnya. Muhammad Nizar, Assalamualaikum Ustaz. Kat Madinah, Mekah, ada ke tabung macam masjid di Malaysia? Tak ada. Sana punya masjid, semuanya fully sponsor by Saudi government. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, apa semua tak ada. Tak ada tabung. Tapi kalau nak sedekah, adalah sedekah pada pekerja-pekerja Masjidil Haram tu, yang tolong sapu, lantai, kan. Kadang dia orang ni diri aja kan. Bila orang balik apa semua, dia diri je. Bagi salam. Assalamualaikum. Kadang-kadang dia minta sedekah tu. Tapi saya tak bergemar lah nak bagi kalau orang tu ada intention nak minta sedekah. Saya lebih suka bagi sedekah kalau dia diam je, kita nak bagi, tu lain. Tapi kalau dia macam nak minta, gaya macam nak minta tu ada kan. Kita kurang gemar lah sikit kan, gitu kan.
Tapi boleh buatlah, boleh bagi sedekah, tak ada masalah. Fakir miskin ramai, termasuklah kerja-kerja klinik di masjid tu, bagi sedekah kepada mereka. Bagilah tuan-tuan, RM5 kan minima. Seria-seria ni, udah itu zaman nenek kita dah tu lalu kan. Zaman kita sekarang ni dengan semua mahal, kita niat dalam hati, aku nak bagi sedekah, minimal RM5. Gitu kan. Niat dalam hati. Cukup kan, pecahkan duit, ringgit ke rial, tak kisahlah. Yang penting duit RM5 itu asingkan. Nak masuk dalam envelope pun boleh, nak bagi direct pun boleh, tak ada masalah ya. Jadi pekerja-pekerja itu boleh kita bagi sedekah. Niatlah hati, ya Allah, dengan sedekah aku ini mudah-mudahan aku diberikan kesihatan yang baik, umrah aku mabrur, doa aku diterima, dan segala apa yang aku hajatkan diterima oleh kau ya Allah. Doa bagi sedekah tu tadi. Bagi gitulah ya. Okey, baik, saya kira itu sajalah kita punya sembang-sembang kita pada malam ini. Terima kasih tuan-tuan kerana studi bersama saya selama 1 minggu ini, 5 hari daripada hari Isnin hari itu sampailah ke hari Jumaat, bersiaran secara langsung bersama Ustaz Safrul Nasri, dan insya-Allah kita berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang ya. Untuk setiap minggu ada rancangan sempurnakan umrahku ini oleh ustaz-ustaz mutakhir kita apa semua, dan minggu ini kan saya, minggu depan dan ustaz-ustaz lain apa semua ya, insya-Allah. Dan untuk Sabtu dan Ahad kita dah ada kursus umrah di HQ dan juga di cawangan-cawangan secara terbuka, secara bersemuka. Yang ini Sabtu dan Ahad ini 26 dan juga 27 Februari esok di Andalusia, Kuala Lumpur, Desa Pandan pada jam 9.30 pagi hingga 12.30 hari. 9, 10, 19, 3 jam. Terhad 200 orang aja. Online juga secara live di Facebook Andalusia. Diutamakan kepada jemaah yang berdaftar mengikut penerbangan lah. So ni bulan 2 bagi jemaah bulan 2 dulu kan. Bulan 3 sabar. Kan bulan 3 insya-Allah datang kemudian. Tapi kalau minggu ni dah termasuk bulan 3, maka yang awal bulan 3 boleh datanglah minggu ni kan, esok lusa ni. Terhad 200 orang, khusus 3 jam tanpa rehat-rehat apa semua. Tuan-tuan nak makan, nak mengetih, nak makan canai apa semua sebelum 9.30 pagi ya. Tiada makan-makan sebab kita nak meminimalkan perjalanan dan juga kita nak memaksimumkan SOP apa semua supaya tidak ada lagi lah kluster-kluster nanti keluar pula kluster Andalusia HQ Kampung Pandan jenuh kan. Jadi jagalah diri apa semua, pakai mask double apa semua, makan dulu sebelum tu, dan datang dengan ceramah daripada ustaz kita ini, dan nak tanya apa boleh tanyalah mereka-mereka ni insya-Allah ya. Dan kepada tuan-tuan, kalau ada sebarang soalan yang tak terjawab dan sebagainya, boleh hubungi saya Ustaz Safrul Nasri, insya-Allah saya akan cuba membalas satu persatu WhatsApp daripada tuan-tuan. Cuma minta maaf lah sehari dua ni lambakan, minggu ni lambakan WhatsApp 7-800 mesej duk masuk semua personal PM. Saya tak sempat balas satu-satu, insya-Allah saya balas juga, cuma lewat sikitlah itu aja. Okey, baik, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita doakan kepada semua para jemaah yang bakal menunaikan ibadah umrah dapat terbang dengan jayanya, dapat pergi ke Mekah Madinah dan dapat result yang negatif untuk PCR apa semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan semuanya dapat selamat sampai di Baitullah Mekah dan juga berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah Al-Munawwarah. Jadi saya Ustaz Safrul Nasri mengundurkan diri. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain-lain kesempatan, lain-lain masa insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.